المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang mengatur keadaan makhluk-makhluknya dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumput lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan yakni Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah mahukannya. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, kerana peringatan itu sangat bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pengajaran, dan orang yang celaka, yakni kafir, akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang sangat besar, yakni neraka. Selanjutnya, dia di sana tidak akan mati namun tidak pula hidup. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia solat. Sedangkan kamu, yakni orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal
kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Shadaqallahul azim. Kemudian selepas itu kita semak sepintas lalu tentang tajwid Al-Quran. Sabbihisma rabbikal a'la. Alif lam tu alif lam qamariyah. A'la mad asli. Alladhi mad asli. Khalaqa fasawwa. Huruf yang bertasydid kita tekan sebutan. Fasawwa mad asli. Walladhi mad asli. Qaddara fahada mad asli ya. Walladhi mad jais munfasil. Mad bertemu dengan di hadapannya huruf hamzah, dan hamzah berada dalam perkataan atau dalam kalimah yang berasingan. Mad jais munfasil. Kita baca 4. Walladhi 4 ya. Akhrajal mar'a. Kha huruf isti'la. Tekan sebutan tebal. Rajal mar, ra mati dengan baris atas, bacaan dia tebal. Mar'a. Faja'alahu, hu tu mad silah qasirah, mad silah pendek. Husa'an, mad bertemu dengan huruf hamzah, dan hamzah berada dalam perkataan yang sama, satu perkataan. Husa' ni mad wajib muttasil. Kita baca 5. Husa'an, tanwin bertemu dengan hamzah. Izhar. Izhar maknanya menzahirkan, tak boleh dengung. Bunyi tanwin tu bila tanwin bertemu dengan hamzah, jadi izhar. Alif, ha, kha, ain, ghin, ha, tu huruf-huruf izhar. Ada apa tu? 6 tanwin ataupun nun mati bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf izhar, bacaannya jelas, terang dan tak boleh dah dengung. Ha nipis, ha padeh. Wa sanuqri'uka, qalah pantulan. Huruf dia qaf, ta, ba, jim, dal. Ada berapa? 5 pantulan ya. Dipanggil qalqalah kecil, qalqalah sughra. Sanuq. Fala mad asli tan ikhfa. Nun mati bertemu dengan huruf sin. Sin ada huruf ikhfa ada 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dot, to, zo, fa, qaf, lam. Lam tak masuk. 15 ya. Bacaan dia dah dengung. Faja'alahu utha'an ahwa fala tansa. Kalau dia waqaf, dia wasal bacaan tu, sansa bertemu dengan alif, dia jadi mad jaiz munfasil. Kalau waqaf jadi mad asli lah. Illa mad asli, mad asli, mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Mad wajib muttasil, 5 harakat. Illa ma Allah, innahu, in wajibul ghunnah. Hu mad silah qasirah, kita baca 2 harakat. Ya'lamul jahra, alif lam, al-jahra tu alif lam qamariyah. Jahra wa ma mad asli. Yakhfa mad asli. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir
fadzakir, ra yang mati dengan baris bawah, bacaan dia nipis. Fadzakir, nipis fadzakir, nipis bacaan dia. Fadzakir inna, nun mati bertemu dengan nun, idgham ma'al gunnah. Idgham maksud ialah memasukkan bunyi nun mati atau memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Huruf idgham ma'al gunnah di sini ialah nun. Fadzakir in, masuk pada huruf nun. Kalau waw, huruf dia ya, waw, mim, nun. 4 huruf idgham ma'al gunnah. Kalau dia masuk nun mati atau tanwin pada huruf ya, man, jadi mai, itu memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham. Mai, ya. Di sini huruf nun. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Az-dzikra tu alif lam syamsiyah. Sayadzakkaru may, nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Ya, waw, mim, nun. Sayadzakkaru may, daripada bunyi man jadi may, memasukkan bunyi nun mati pada huruf ya. Hukum dia idgham ma'al gunnah. Yakhsha, kha, tebal ya. Yakhsha, kha tu masuk dalam huruf isti'la. Khussa daghtin qis, khussa daghtin qis. Wa yatajannabuhal, wajibul gunnah. Al ashqa, alif lam qamariyah, ashqa alladhi, man asli. Yaslan, wajibul gunnah. Naral kub, qalqalah sughra. Qaf, ta, ba, jim, dal, 5 huruf qalqalah. Thumma la, wajibul gunnah. La, man asli. Yamutu, mu, man asli. Fiha, fi, man asli. Ha, man asli. Wala, man asli. Yahya, man asli. Qad, qalqalah sughra. Aflaha, ha nipis, ha podeh, ha. Man, nun mati bertemu dengan huruf ta, hukum dia ikhfa, yang 15 tadi. Tazakka, man asli. Wa dzakaras marabbihi, bihi ni man, silah qasirah. Fasalla, bal tu'thiruna, rumat asli. Bal tu'thirunal haya, man asli. Tad, alif lam tu qamariyah. Dunya, nun mati bertemu dengan ya. Asalnya, kaedahnya nun mati bertemu dengan ya ni, dia jadi idgham ma'al gunnah. Tetapi di sini dia tak jadi idgham ma'al gunnah, dia jadi izhar mutlaq. Kita baca bal tu'thirunal hayatad dunya, izhar. Dun, ya, dia tak didengung, ya. Dunya, qinwan, sinwan. Itu izhar mutlaq dalam Al-Quran, ya. Dunya, sinwan, qinwan. Nun mati bertemu dengan ya, jadi hukum izhar mutlaq. Dunya, man asli. Wal akhiratu, man asli. Khairun, idgham ma'al gunnah. Tanwin bertemu dengan huruf waw, dengung. Khairun. Wa abqa, qalqalah sughra. In
inna hadza in wajibul gunnah. Hadza ha man asli, za man asli, lafis suhufil, alif lam pada suhuf tu alif lam qamariyah, lafis suhufil ula man asli, suhufi Ibrahim, qalqalah sughra, hima man asli, wa Musa man asli, mu ya. Sekilas pandang tajwid Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah mari sama-sama kita tengok tafsiran surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Kita ambil satu ayat dulu. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah, maha suci nama Tuhanmu, yakni Allah yang maha tinggi. Bila sebut maha tinggi ini, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih hebat, tak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kuat dan seumpamanya. Maka bila dia memiliki sifat-sifat yang demikian, maka layaklah baginya menerima tasbih daripada makhluk ya. Riwayat daripada Imam Ahmad dalam tafsir Zilalul Quran ya. Riwayat daripada Imam Ahmad daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu hadhihi surah. Rasulullah sangat suka baca surah ni ya. Sabbihis ni Nabi sangat suka baca surah Sabbihis ni, antara surah-surah kegemaran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu disebut dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Sabbihis ni pada dua hari raya, raya haji dan raya Korban. Surah ni Nabi baca dalam sembahyang raya, raya haji dan raya Korban. Dan juga Nabi baca surah ni pada hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat Nabi baca surah As-Sabbihis dan juga Hal ataka hadithul ghashiyah. Biasa Nabi baca surah A'la dan surah Al-Ghashiyah, Nabi baca dalam solat Jumaat. Ya. Itu riwayat dia. Dan sekiranya bertembung hari raya tu, haji ataupun hari Korban, hari Jumaat, maka pada hari Jumaat berbetulan raya haji atau raya puasa, Nabi pun akan baca juga dalam sembahyang surah A'la dan surah Al-Ghashiyah. Kemudian disebut dalam keterangan surah tafsir Zilalul Quran, ini satu hak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia sangat suka membaca surah Sabbihis ataupun surah A'la. Kenapa? Apa sebab Nabi suka baca surah ni? Sebab surah ini membawa pembacanya, yakni Rasulullah dan juga umat ini, pada satu pementasan, satu suasana
tahilu lahul kaunu lahu kulluhu ma'badan. Surah Sabihis ni membawa semua makhluk yang ada dalam alam ini melaksanakan maksud penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa? Sebab makhluk selain manusia sentiasa tasbih. Bila baca surah ni, maksudnya kita ketika itu serentak dengan alam ni seluruhnya di langit dan di bumi bertasbih. Hebat. Sebab Rasulullah suka baca surah ni. Kalaulah Allah bagi tengok ketika kita baca surah ni dan disambut tasbih ni oleh seluruh makhluk yang ada, tak tahulah kita jadi macam mana kan? Haji Razak, tawabang kita kan? Kita berada di satu lingkungan suasana serentak tasbih ini dengan tasbih seluruh makhluk. Itu yang Rasulullah suka baca surah ni. Hebat surah ni. Sebab apa? Mensuci, meninggi dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'radan yahfalu bimauhiyati tasbih wa tamjid. Allahu akbar. Si Kutub cuba nak bawa kita dalam dunia kerohanian, satu penyaksian batin. Siapa yang baca surah ni seolah-olah dia berada dalam satu majlis serentak dengan seluruh alam bertasbih, bertahmid dan memuji Allah. Yang kita sebut hari tu, bila satu ketika dulu orang Melayu di kampung-kampung biasa sebut orang tu gila isim. Ya. Jazak orang gila isim ni lebih apa? Kadang tak pakai baju, jalan tengah panih tu cakap seorang. Cakap kalam-kalam tasbih lah. Allahu akbar, alhamdulillah. Orang anggap dia tu gila isim, gila lah. Apa yang ada pada keadaan diri dia tu? Kita nak jelaskan maksud gila isim yang orang Melayu sebut tu. Gila isim ini ialah ketika mana kalbu insan dia dapat menyaksikan hakikat ini. Dia tengok makhluk semua bertasbih dan dia tak mampu nak tanggung cerita tu. Dia tak mampu nak tanggung pemandangan tu. Sebab dia punya power pada diri dia tu untuk tanggung benda tu tak cukup. Masuk ke otak, jam otak. Otak tak boleh tafsir. Otak tidak boleh tafsir rahsia, kandungan dan hikmah tasbih ni. Yang boleh terima ni hanya hati. Dia macam lampu lah, dia overload. Yang 30 watt masuk 100. Apa jadi? Meletup. Tapi hati dia boleh terima. Hati dia masih lagi kekal dengan tasbih, tapi akal dia dah tak fungsi. Itu beza akal dengan qalb. Tasbih yang disaksikannya itu tidak dapat ditafsirkan oleh kapasiti otak dia. Kita boleh baca lah macam komputer keluar huruf Rusia tu lah. Jadi ni. Tekan-tekan keluar huruf Rusia tu kan. Tak boleh baca. Tapi hati boleh rasa. Tu dia melilau, cakap merapu kan. Dia bukan gila. Tapi orang Melayu guna istilah gila isim. Tak macam mana lahir istilah gula isim, tak tahu tu. Tapi nak menunjukkan cerita tu lah. Ya. Hal ini dibentangkan oleh Syekh Kutub dan tafsir dia. Bila Nabi suka baca surah ini sebab ketika dia baca surah ini, dia menyaksikan alam ini serentak bertasbih. Allahu akbar. Kebesaran kekuasaan Allah. Ketika itu manusia menyaksikan af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala. Makhluk ni hidup bertasbih. Yusabbihu lillah. Mereka bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi manusia tak tahu dan tak nampak tasbihnya para makhluk. Ya? Jadi kenapa kita timbul persoalan, kenapa kita ini tasbih tak dapat tengok? Nak masuk tengok wayang, kono ada boleh tiket. Jom boleh masuk macam tu ke?
Kena beli tiket je tak? Tiket tu kena bayar, bukan free. Bayar tu mujahadah. Mujahadah dalam apa? Bab ibadah. Mujahadah dengan ibadah yang berdasarkan ilmu. Jadi semua orang diberi peluang. Cumanya cukup syarat tak cukup syarat je Razak. Cukup syarat boleh masuk, tengok. Kalau tak cukup syarat duduk kat luar panggung je lah. Tengok tajuk je lah. Cerita apa? Cerita apa tu kat panggung? Bobby. Bobby cerita apa tu? Bollywood kan? Ya tu, ingat ni tak? Yang muda ni kan? Ya tak? Ingat tak? Bollywood lah. Bobby kan? Meshahe to nahi kan? Zaman tu lah, tahun 70-an masa tu kan? Saya sekolah masa tu, sekolah rendah masa tu. Kalau tak boleh masuk, tahu cerita tu, cerita Hindustan, Bobby, love story, tengok gambar lah kan? Tapi percaya cerita tu sedap. Tapi orang yang nengok masuk dalam tu bayar tiket, beli tiket bayar, dia dapat tengok cerita tu sampai menangis-nangis cerita tu. Tu zauq. Yang luar ni dapat nongah je. Beza tak orang dapat rasa dengan dapat nongah? Beza. Ini maksud tasbih. Tasbih membawa insan sampai satu tahap. Itu sebab ayat ni, sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa manusia bertasbih? Sebab bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah. Tak ada yang lebih tinggi, lebih agung, lebih hebat. Dialah satu-satunya. Maka dia layak diberi tasbih. Subhanallahi wa bihamdih. Itu maksud tasbih. Tasbih ni lahir setelah penyaksian al-a'la. A'la ni apa? Yang maha tinggi, yang maha hebat, yang maha berkuasa, yang maha agung. Penyaksian ini melahirkan tahayyur. Tahayyur ni apa? Kagum. Yang tak bertepi. Lahirlah kalimah itu kehendak, maksud dan hakikat kalimah tasbih. Yang kita ulang-ulang tasbih tu kan? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Besar tasbih tu ya. Cuma itulah keistimewaan umat Muhammad ni. Bono tu besar. Kita sebenarnya tak layak sampai, tapi bagi pakai. Hebat tak? Tok. Subhanallah bihamdihi, maha suci segala puji bagimu. Adada khalqihi, sebanyak makhluk ni tak dapat mengatasi tasbih. Wa ridha nafsihi, dan tasbih ini mengundang ridha Allah. Wa zinata arsyihi, timbangannya arasy Allah, lebih besar tasbih. Kita akan jumpa dalam tafsir Al-Qurtubi. Kenapa Allah sebut tasbih ni mengatasi arasy dia? Kita akan jumpa nanti satu riwayat hadis panjang. Malaikat di cross nak pergi tengok bukan nak pergi masuk, nak pergi tengok arasy. Allah bekalkan kepada dia 30,000 sayap. Satu sayap tu sebesar dunia ni. Dia terbang dengan begitu laju, tak sampai. Hadis tu panjang, kita akan jumpa nanti. Cerita malaikat menunjukkan kehebatan tasbih. Itu maksud dan hakikat yang ada di sebalik makna tasbih yang dikemukakan oleh surah ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Sebenarnya nak menjelaskan tentang apakah maksud tasbih, apa rahsia yang terkandung dalam tasbih dan hakikat tasbih ini. Jadi Allah turunkan itu, suruh buat, ikut Nabi baca, kita baca, Nabi rasa, kita tak rasa. Ya juga ni.
Buat banyak-banyak, lama-lama apa Nabi rasa tu kita rasa. Itu maksud dia. Tasbih. Nabi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca yaqra'u hadzal amr. Allah suruh baca, perintahkan sabbih. Kalau kita tak sambung baca tu sabbih. Kalau kita sambung baca sabbihi, bagi bawah. Sebab sabbih tu perintah, fi'l al-amr, perbuatan yang menunjukkan perintah. Sabbih, bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbih ni maksud dia, terjemahan dia, naklah kamu bertasbih dengan nama Allah yang maha tinggi. Nabi melaksanakan perintah ni. Kemudian apa yang berlaku? Summa yu'aqibu alaihi al-istijabah al-mubasyarah. Bila Nabi sebut saja, yu'aqibu alaihi al-istijabah al-mubasyarah, dia macam petik lampu lah, maksud dia. Switch tu, petik, pop, nyala. Nak kias makna al-jazak tu perintah. Perintah Allah ni, bila kita depan kiasan depan raja, masuk balai rum seri tu, kita terus kan, ampun tu maksud kalimah mubasyarah. Sebut dia tasbih, automatically pop, switch, nyala. Perbuatan tasbih, penyaksiannya lampu menyala. Macam mana nak kias dia tu? Boleh faham tak tu? Tak faham ni sikit atas lah Maksud dia, Allah yang maha tinggi, maha berkuasa, dia memiliki segala-gala kelebihan kekuatan. Bila manusia bertasbih, melalui tasbih ni, apa yang dilalui oleh Rasulullah, dia dapat menyaksikan kebesaran Allah. Tu maksud dia. Tapi kita tak dapat. Apa sebab? Kena kerja lebih lah. Ya. Sama tak orang naik kapal terbang jazak business class dengan economy class? Sama tak jazak? Apa sebab dia dapat duduk di business class? Kalau kita pergi Mekah, tambangnya 2,500, itu ekonomi kelas. Kalau first class, business class berapa? Lebih. Mana dapat 2 kali ganda? Tak dapat dah. Berapa minimum jazak? Average lah 7 ke 8,000 ataupun 10,000. Biasa 2,500, dia 7,000. Apa sebab dia dapat duduk first class, business class? Bayarlah lebih. Kita nak beri pendekatan makna tasbih ni, apa yang Rasulullah rasa, zauq Rasulullah, umat dia akan rasa, tapi kena bayarlah lebih. Maksud bayar lebih tak apa tu? Beramal lebih, mujahadah lebih, kan? Saya ada seorang gunung lalang ni, dah meninggal lah. Dia pengikut tegar tarekat Ahmadiyah. Dia baik Ustaz, sebelum dia meninggal. Kita Ustaz, satu hari sembang ke dia, ni saya nak cerita Ustaz lah, saja nak kongsi ni. Jika nak meriak nak apa dia dah. Kayak orang saya tak cakap dia dah. Saya simpan dia. Tapi Ustaz saya cakap dia dah. Saya Ustaz. Ni cerita bayar lebih ni tu Dia kata saya Ustaz, dia kata dah daripada dulu saya ikut tarekat Ahmadiyah ni zaman Syekh Ahmad, dia kata. Jadi saya dah sebati, dia kata, satu hari, tiap-tiap hari saya akan zikir ya latif tu 16,641 kali. Tiap-tiap hari. Macam je tak?
Kita banyak kerja, sibuk kan? Tak apa nama sibuk tak lantai-lantai. Kan? Jadi ni. Sibuk daripada kerja sampai pencet. Sibuk je kan? Tak ada target. Dia kata, saya ustaz, dia kata, saya tak boleh duduk rumah. Saya pergi bekerja, pergi kebun, tanam pokok dan sebagainya. Tapi ketika saya berada di kebun, ustaz, dia kata, itu dia cerita ustaz. Dia tak cerita, dia tahu. Saya melihat, menyaksikan dan mengasai apa yang orang lain tak tengok. Apa dia tengok tu? Dia tengok pokok bertasbih. Kau cakap orang biasa, kau orang gila ni. Kan? Pokok kotah bertasbih. Gila kata orang kampung kan? Tapi kenapa dia tak jadi gila isim? Dia punya backup kuat. Persediaan dia kuat, mujahadah dia kuat, kental. Power yang ada ke qalb dan akal dia tu bersedia menerima pembukaan rahsia-rahsia ni. Ini peranan tasbih. Saya kutuk kata mubasyarah, live. Rasulullah sebut dia menyaksikan alam ini serentak tasbih. Allahu Akbar ya. Tak boleh nak bayang tu kan. Ya Zah. Subhanallah. Mano tak fana orang. Tak kisah dia ke dunia ni dah. Dia menyaksikan rahsia yang ada di alam ini. Kerja Allah Ta'ala. Tak rasalah yang lain besar dah. Pangkat tak besar, gajo tak besar, agung tak besar, undang tak besar, PM tak besar, MB tak besar. Kalau tak nampak, tak faham ini, yang lain ni semua besar. Ya tu. Kan jadi kuli, jadi baluci ke orang. Tahu baluci? Hamba. Padahal status dia sama macam kita hamba. Kita letak dia lebih tinggi daripada kita. Siapa yang beri? Ini perbahasan jazah Perbahasan masuk stage intermediate ni Ni bukan level bawah sikit Sikit atas lah. Biar kita ada feel sikit. Upgrade kitanya pemahaman. Kenapa surah ini bermula dengan tasbih? Memang kita tak layak, tapi dianugerahkan oleh Allah melalui syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Buat. Okey, tak clear? Pakcik tu saya salut dengan dia. Hari-hari 16,641 kali. Allahu Akbar. Saya salut dengan dia. Dua belah tangan dah. Allahu Akbar. Mati dia pun cantik. Husnul khatimah. Yang lafaz kalimah. Subhanallah. Benarlah janji Allah. Ni nak saya kutuk sebut tadi ni. Yu'aqibu alaihi bil istijabah al mubasyarah. Qabla an yamdiya fi ayati surah. Sebelum sampai kepada kalimah akhir ayat tu, Sabbihisma rabbikal a'la. Keluar daripada lidah Nabi, Subhana rabbiyal a'la. Jawab dia. Tengok tu, kalau kita nak sebut lah reaksi react Rasulullah tu, kalau macam orang teramang kan, orang teramang aja tak kan keluar perkataan yang pelik-pelik daripada mulut dia kan. Kalau orang latah, dia latah. Kalau orang terkejut, dia terjorit. Panggil mak lah, panggil abah lah kan. Nabi bila baca tasbih, berlaku pembukaan tirai gaib, menyaksikan kebesaran Allah, spontan keluar pada lidah dia, Subhana rabbiyal a'la. Tengok, kalau gitu umangai tu orang ni 9, umai besar kan.
Huye, kita kata orang Johor kan. Itu pantulan reaksi daripada penyaksian. Lahir atas tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Automatik keluar pada lisan Rasulullah akibat daripada penyaksian mubasyarah live. Lalu Nabi baca sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Kita baca tafsir fi Zilal Al-Quran ni, dia punya nada tu nada sufi, dan bawa kita kepada satu rasaan pengertian yang ada dalam perbahasan dia, ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab apa? Dia kata, saya kutub kata fahuwa khitab waradduh. Itu panggilan. Jadi kononnya nyaut. Atau Buma. Kan nyaut. Khitab tu, arahan tu daripada Allah, panggilan tu. Panggil. Itu yang berlaku kepada Rasul. Tindak balas spontan. Hasil daripada tasbih. Asah lah bosai. Kan? Itu tasbih. Kan? Dalam minggu ni China meluncurkan satu ferry yang terbesar, paling besar dalam dunia. Kita tengok ferry-ferry yang berlayar selama ni besar. Dia yang paling besar. Tengok, Masya Allah. So besar-besar ferry. Dia tak panggil ferry, panggil apa? Cruise kan? Allahu Akbar. Besar kan? Tengok. Wih, besar. Itu maksud dia lah. Kita buat perbanding biar mudah faham. Nabi SAW bila baca sabbihis, spontan keluar daripada lidah dia, Subhana Rabbiyal A'la. Ini dipanggil musyahadah, penyaksian. Mata akal tak boleh kecap. Penyaksian ni ialah batin qalb. Itu peranan qalbu. Dia yang mujahadah ni sebenarnya proses di situ supaya dia boleh tangkap. Kan? Perbezaan untuk mudah faham, buat perbandingan antara diamond dengan kaca. Rupa sama. Rupa sama. Siapa yang boleh beza diamond dengan kaca je tak? Kita tak kena. Kan? Tu ataupun permata delima. Banyak palsu. Orang ahli batu, dia kena tengok sekali dia tahu dah. Ini genuine punya delima. Yang ni auta punya. Buah air 7 gelas. Buah sebiji tengah-tengah tu 7 air tu merah. Itu memang pure. Batu apa tu? Batu delima. Bagi ahli dia, tak boh dalam air pun tengok air batu tu dia tahu. Ini genuine. Macam mana nak kena tu? Ahli lah yang boleh kena. Maksud ahli tu pakar. Kan? Kita tak pakar. Kita sama ya merah. Yang penting merah. Roman ni ada tapi tak sama. Maksud tasbih ni lah. Kita orang awam ni, hakikat ini kita faham ada benda ni, tapi rasaan tu tak sampai. Kenapa Allah bagi juga kita pakai? Boleh layak naik sarjan, dia private tiba-tiba naik sarjan. Ada kawan saya seorang, dia balik daripada Mesir Azhar, naik ke jawatan tu, ni zaman Syekh Murtada lah, naik ke jawatan tu S41 tanpa melalui
Interview. Ni hebat Syekh tu. Orang lain masuk interview, proses berbagai-bagai saluran nak masuk. Tapi dia dilantik terus oleh JPA. S41. Ya tak? Patut kau nasib orang, kau melalui proses, kau melalui interview kan, kau masuk assessment dan sebagainya. Tak. Terus lantik. Tanpa melalui proses. Sebulan lepas lantik dapat surat pelantikan. Allahu Akbar. Itu tak boleh jadi peraturan lah. Itu special case. Ya. Itu special case. Maksud dia, kalau Allah nak izin, boleh berlaku. Kena sangka baiklah dengan Allah Ta'ala. Pegang ni berdasarkan ilmu dan kefahaman amal ni, buat. Yakin kalau Allah nak bagi, tak mustahil. Iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Boleh berlaku tanpa sebab. Allahu Akbar. Syekh Qutb nak buat kita syarah ayat ni ke situ lah, supaya kita memahami makna tasbih. Jadi dalam hidup kita ni lepas sembahyang ni kena ada zikir yang berbunyi tasbih. Memperbanyakkan tasbih. Sebab makna dan kandungan tasbih ni sangat tinggi, sehingga digandingkan dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Tak ada yang lebih atas pada tu. Dialah satu-satu. Kita baca dengan lidah, hati kita sama ikut. Mengiktiraf dan meyakini. Kalau Allah izin, insya-Allah. Kan? Tidak ada yang mustahil. Sebab apa? Tu khitab, arahan. Jawab daripada Nabi, Subhana Rabbil A'la, itu rad. Itu sambutan automatik daripada Nabi setelah dia menyaksikan kebesaran. Dan keadaan ini yang berlaku, apa yang disebut oleh Rasulullah tu mengandungi makna amrun wa ta'ah. Amrun wa ta'atih. Perintah dan taat. Perintah dan taat. Kita ni blocking sebab dosa banyak, kan? Betul ya? Ada cerita tu orang bela kucing. Bila mati kucing berkojar-kojar pergi ke kubur. Itu antara bacaan-bacaan yang di sebalik tabir lah. Dia tahu tu kubur tuan dia. Macam mana dia tahu tu? Dia sekolah ke kucing? Itu peranan tasbih. Rahsia-rahsia tasbih. Ya. Itu sebenarnya ki yang menunjuk kepada rahsia kebesaran tasbih. Dia mengandung makna perintah supaya kita taat, buat. Dan juga tasbih ni mengandungi makna apa yang Rasulullah tunjuk tu, inasun wa mujawabatih. Inas ni apa? Inas ni manjur. Anak kecil kalau kita dukung, kita sapu sak kepala, apa yang akan berlaku? Dia akan dakap, letak kepala ke dada. Apa sebab? Dia rasa kasih sayang tu melalui pegangan kita tu, dia rasa kita sayang sama dia, automatik dia akan dakap orang yang dukung dia. Itu mujawabah. Panggil, nyaut. Macam tadi tu makna sama lah tu. Inas, manjo. Manjo kat orang yang sayang. Manjo kat orang benci. Macam tak kan? Apa sebab berkopit di kulu kiri rumah tu? Betul? Dapat rasa kan? Kalau tak dapat rasa tu, pegang berbulu tapis kan? Jangan kata-kata dah tua. Je tak tak. Jadi je kan? Jalan bukan tangan je tak kan? Ni jam boleh salah pula. Tak salah dah.
Dia tak? Orang Melayu ni sensitif apa? Mana tu kan? Salah lah rumah kita. Orang Arab, tu orang Arab. Ini tabiat orang Arab. Tua macam mana pun dia kalau berjalan mana-mana orang rumah pegang tangan. Oh sangam itu tu. Dia ni boleh baik. Mana datang itu? Rasaan tu. Pegang tu bukan pegang saja. Pegang tu bertaut di hati. Tu macam. Boleh baik. Itu inas, manja dan mujawabah. Tasbih ni bagaimana itu? Suhnya asah betul lah. Kan? Boleh buat kuli-kuli lah. Ini keterangan daripada tafsir Zilal Quran ya. Saya pun payah nak menyampaikan maksud dia ni kan. Itu sekadar yang mampulah ya. Syekh Qutb ni dia menulis dengan roh dia tuan-tuan. Dia menulis dengan kalbu dia dalam penjara, dalam bilik panih tu. Dalam penjara dia menulis tafsir ni. Bacaan itu bukan bacaan akal, bacaan live daripada nur minallah. Hebat bacaan dia. Sebab kita nak nyampai pun payah ya. Rasaan yang dia terjemahkan dalam tafsir fi Zilalil Quran. Kenapa saya kutub kata lagi innahu fi hadrati rabbih, dia berada ketika itu di dalam dakapan Allah. Akan gila bahasa tu. Tu dan kita share lah apa saya kutub katakan. Mudah-mudahan sikit sebanyak ada rasaan tu kita. Mudah-mudahan Allah kalau Allah bagi tak ada masalah. Bila turun surah ni, Nabi SAW sebut ij'aluha fi sujudikum. Ini sejarah lahirnya. Nabi kata bacalah tasbih ni dalam sujud kamu. Subhana rabbiyal a'la. Ini tarikh dia, sejarah dia. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ketika sujud, apa yang ada ketika kita sujud? Aqrabu ma yakunu bainal abdi war rabb sajidun. Detik seorang hamba paling hampir dengan Allah di bumi ni ialah ketika dia sujud. Sujud tu nak bagi tengok Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Disyariatkan ketika sujud baca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu riwayat dah. Begitu jumpa kan? Allahu akbar. Kenapa baca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Kemudian bila turun dalam surah lain fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum. Ni fasabbih bismi rabbikal azim ni dalam surah apa? Surah Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Turun surah tu Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum. Baca tasbih tu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dengan sebab turunnya kalimah ni dalam surah Waqi'ah. Jadikan amalan dalam solat ketika kita rukuk Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu sejarah dia. Allahu akbar. Bukan saja-saja Allah bagi kita baca tu. Ada sebab dan alaqah, hubungan ketika itu. Hubungan dia apa? Hubungan rohi antara kita dengan Allah Ta'ala. Bukan hubungan fizikal. Dibaca. Allahu akbar ya. Syekh Qutb kata fahazat tasbih fir ruku' was sujud kalimatun hayyatun ulhiqat bis salah wa hiya dafi'atun lil hayah. Nabi kata tasbih ni dibaca ketika rukuk dan ketika sujud. Kenapa? Kalimatun hayyah ulhiqat bis salah. Satu kalimah tasbih yang sifat dia kalimatun hayyah, kalimah yang hidup. Apa makna kalimah yang hidup tasbih ni? Kalimah yang membawa kita melihat penyaksian kebesaran Allah. Ketika solat tu baca yang ni supaya sampai hakikat itu dalam hati kamu,
dapat melihat dan satu penyaksian kebesaran batin tentang Allah. Litakuna istijabah mubasyarah li amril mubashir. Sebab ketika solat ini, dia adalah merupakan hubungan hamba dengan Tuhan yang bersifat live. Nabi sebut as-salatu mi'rajul muslimin atau as-salah mi'rajul mu'min. Solat ni Nabi kata ialah mi'raj, naik ke langit. Orang yang solat tu jumpa Allah Ta'ala. Tapi pertemuan mi'raj dalam solat ketika itu bukan dalam bentuk tubuh fizikal, berlaku dalam bentuk ruh. Itu peranan qalbu. Di situ ada ruh. Macam mana dia berhubung? Jembatannya tasbih. Kan hebat tu kan. Pengertian tu. Ni nak kita hadam ni, yakin ni. Kan? Kalau kita baca jampi-jampi mentera ni sekejap je, lama-lama muak lah. Kan? Kita pergi syair ke, kita baca gurindam ke, sekejap je. Tapi ni tak. Makin tinggi melihat penyaksian kebesaran Allah. Masih lagi dalam keterangan daripada kitab Tafsir Zilalul Quran. Dan Allah izinkan fa'iznillah li'ibadihi bi'ayyahmiduh wa yusabbihuh ihda ni'amihi alaihim wa afdalih. Lafaz tasbih, tahmid, takbir yang Allah syariatkan untuk kita umat Muhammad dalam Quran ni adalah merupakan satu keizinan, permission daripada Allah Ta'ala untuk kita, dan dia merupakan nikmat yang terbesar untuk umat Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Untuk tasbih saja kita asingkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Baca dengan lisan yang tumbuh daripada qalb, bawa keluar. Letakkan pemusatan perhatian kepada kalbu kita tentang ketinggian dan kesucian tasbih daripada hati. Zikir ni daripada hati, bukan daripada lidah. Daripada hati keluar ke lisan. Itu maksud dia. Ihda ni'amihi alaihim bi afdalih wa afdalih. Ini tasbih, tahmid yang disebutkan tadi. Saya kutuk kata ini adalah antara nikmat-nikmat terbesar yang Allah beri kepada umat Muhammad dan untuk mencapai kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah. Maksudnya kena bayar lebih lah tu. Macam first class dengan economy class tadilah. Ya. Macam pakcik yang zikir ya latif tu. Kena bayar lah lebih. Kalau tak faham ni, kalau nak duduk zikir ni 5 minit depan ni punggung dah. Tu jadi ni bila faham ni dia leko. Leko tu dalam bahasa orang beramal panggil fana. Zauq dia tu. Syok lah. Ya tak? Tak boleh duduk lama, tak boleh tahan lama sebab banyak benda lain yang ada kerja di luar zikir. Ya tak? Kan ada priority pun nak robot itu. Tak apa nak kerja dah. Lepas subuh tu apa nak kerja? Orang pencet kan ada paskat, apa nak kerja aja tak? Tak ada kan? Itu maksud dia. Bayar lebih lah. Kena bayar lah lebih, macam-macam ada. Tu Tadi naik business class kan? Naik business class kena bayar lah lebih. Tu kiasannya. Saya kutuk nak buat kita ke situ. Dia menjelaskan makna sabbihisma rabbikal a'la. Makna tasbih dalam surah ni. Uful lah tu kan. Antara nikmat yang paling berharga. Apa sebab? Sebab dia kata innahu idzn bittisal bihi subhanahu wa ta'ala fi suratil maqrabah. Dia nak memperkenalkan kepada kita
satu kebenaran izin permit daripada Allah Ta'ala bittisal, connect dengan dia fi suratul muqarrabah taqrib qaraba, dalam bentuk qurbah. Maksud dia bila sebut qurbah ni tak ada gap antara kita dengan Allah. Dapat, kata orang Sembilan, dapat duduk sebulek. Kalau makan dapat duduk sejambar dengan raja. Macam mana rasa tu? Macam duduk semeja dengan Tengku Mukhris, santapan diraja. Macam apa rasa? Itu maksud dia nak sampaikan di situ, ila madarikil bashar al-mahdudah. Manusia sebenarnya tak boleh nak capai ni, tapi melalui proses ini kemampuan manusia yang terhani Allah bagi berbuka sampai ke situ, kata Syekh Qutb. Allahu akbar. Surah Tafdhulullah, tafaddalallahu alaihim biha liyu'arrifahum zatih. Bukan setakat duduk dekat, kata Syekh Qutb. Proses ini membawa manusia mencapai kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, liyu'arrifahum zatih, untuk manusia yang hina ni dapat ma'rifah tentang zatullah. Allahu akbar. Kita boleh cakap lah, menyampaikan apa yang Syekh Qutb sebut untuk kongsi dari segi ma'rifah dia, ilmu dia, ya. Dengan tasbih itu membimbing manusia liyu'arrifahum zatih, untuk manusia dapat merasakan kebesaran zat Allah. Kita dalam tauhid asma' sifat je, ya, dan af'al. Tapi dalam konteks tasbih ni, kata Syekh Qutb, mengangkat manusia untuk mencapai ma'rifatullah kepada zatullah. Allahu akbar. Lahirlah istilah dalam orang kerohanian ataupun sufi, istilah wahdatul wujud, ya. Wujud hakiki ni hanya Allah. Wujud kita ni dipanggil wujud majazi. Wujud majazi ni maksudnya wujud pinjam. Bila sebut wujud kita ni pinjam, umur kita ni terhad. Agak-agak berapa umur je Razak? Sampai tarikh expired. Ada kan? Umur kita ada tarikh expired, bagi pinjam. Pinjam apa? Pinjam wujud. Wujud tu apa? Bagi pinjam roh yang kekal dia. Itu dalam tauhid disebut wujud hakiki ni ialah Allah. Dia tak padam. Wujud manusia, wujud makhluk ni wujud majazi, wujud pinjam. Boleh pinjam tak sadari kan? Kamin act kat dunia ni jazak, tak kena tangkap tak apalah, dah kena tangkap pun tahu duduk wheelchair kan. Tak kena tangkap kamin hebat kan, dia raja. Itu menunjukkan hidup ni pinjam kan, macam tu. Kita jelas tadi sampai mencapai makna tasbih tu yang disebut oleh Syekh Qutb. Kalau kemuncak ma'rifatullah ni zauqi, dia sampai kepada ta'rif atau ma'rifah zatullah, tentulah dia telah melalui pengenalan kepada Allah. Ma'rifatullah itu melalui asma' dan sifat. Itu maksud dia, perbahasan dari segi ilmu dia lah kan. Fi hudud allati ayyatatalla'u ilaiha, pencapaian ini bergantung kepada ikhtiar kita lah, ya. Kalau kerja bombo nak jadi pengarah, carilah jalan kan, ambillah peso,
Kan? Nak tunggu situ, ranking yang tu lah sampai pencen. Itu maksud dia. Peluang ini kata Syekh Qutb dibuka seluas-luasnya oleh Allah kepada hamba melalui silsilah perjalanan tasbih itu tadi, bergantung kepada usaha manusia. Wa kullu idhin lil ibad bittisal billah fi ayyi surah min suwaril ittisal wa huwa mukarramah lahu wa fadlun alal ibad. Saya Qutb kata, ini kebenaran ni, lesen atau permit ni Allah dah bagi. Jadi jalan ke arah itu ialah ibadah. Antara kandungan ibadah itu ialah tasbih. Banyak kau joli kau nak buat tu. Tasbih ni masuk dalam lingkungan, makna besar ialah ibadah. Bila sebut ibadah ni tuan-tuan, senarai kita short list ibadat ni, senarai pendek kan, banyak kau nak buat jazak kan. Itu sebab dalam kitab Hidayatus Salikin dia jelaskan pengurusan masa selepas waktu subuh, sebelum waktu subuh lagi ke masuk waktu subuh tu apa perlu buat. Lepas tu waktu subuh sampai ke duha. Lepas duha tu sampai ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, isyak ke subuh balik. Dalam kitab Hidayatus Salikin, rupa-rupa ni lah maksud dia. Hubungan ibadah yang dikehendaki dalam konteks membawa manusia ni kepada Allah tadi melalui proses ibadah. Antara kandungan ibadah itu ialah tasbih. Kan? Buka balik kitab Hidayatus Salikin, cuba hadam balik kitab tu. Sebab dalam kitab tu selepas dicerita tentang syariat, apa yang kita buat daripada subuh sampai ke subuh balik, dalam tu dia ada bahas tentang tajuk ta'atul batin, ketaatan batin. Dalam tu juga dibahaskan lepas tu maksiat batin. Apa dia maksiat batin? Sebenarnya kitab tu basic tu. Basic. Selepas tu baru masuk kitab Minhajul Abidin. Baru jelas perbahasan tu. Nampak kitab tu rendah ya, tapi kitab tu disadur daripada kitab Imam Ghazali. Kitab Hidayatus Salikin tu disadur daripada kitab Imam Ghazali, yakni kitab Hidayatus Salikin. Kitab Bidayatul Hidayah. Diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi dengan tajuk Hidayatus Salikin. Asalnya kitab Imam Ghazali. Sedih-sedih ke Imam Ghazali? Kan? Tak mudah lah. Sebab kitab tu kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali ni seorang-seorangnya, satu-satunya ulama yang dapat gelaran Hujjatul Islam. Apa makna Hujjatul Islam? Nak tengok Islam yang sebenar, tengok dia. Tengok ilmu dia, tengok perbahasan dia. Dialah yang mampu membangkitkan makna Islam hakiki ni di zaman dia tu. Sebab dia dapat gelaran Hujjatul Islam. Dia seorang yang dapat Hujjatul Islam ni dalam dunia Islam. Selepas zaman tabi'in, dia seorang hebatlah dia, maksud dia. Hujjatul Islam, Imamul Ghazali. Dia karang kitab Bidayatul Hidayah, diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Falimbangi, diberi nama Hidayatus Salikin. Dulu jadi silibus dalam pengajian agama di kampung-kampung. Kan? Macam je tak? Pernah tengok kitab tu kan? Dah tengok tak? Kitab Hidayatus Salikin. Biasa dengar kan? Biasa dengar Alhamdulillah. Jadi gambaran yang disebut dengan hakikat dan makna tasbih yang dicapai oleh insan tadi, oleh Rasulullah dan ajar kita, sebenarnya dia kata bergantung bittisal billah fi ayyi surah min suwaril ittisal. Bergantung kepada usaha masing-masing, wa huwa mukarramah lahu, dan sampai di tahap tu dengan usaha dan mujahadah dia, itu adalah satu kemuliaan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, wa fadlun 'alal 'ibad. Ini satu kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah kepada semua orang-orang di kalangan umat Muhammad. Itu makna tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Wallahu a'lam. Panjang umur kita sambung lagi tu insya-Allah.
Ada satu lagi kan?